Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu yang kita berharap agar majlis ini menjadi sebahagian daripada berkalan kita pada Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi sama-samalah kita, tuan-tuan, puan-puan, ikhlaskan niat diri kita, ikhlaskan niat kita pada Allah. Ya, moga-moga solat kita ni tadi dan insya-Allah majlis ilmu ini merupakan majlis yang akan ada di hadapan Allah bila kita bertemu dengan Allah nanti. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membincangkan perihal satu zaman yang kita sebut dalam buku yang ditulis oleh Said Qutb rahimahullah ini, Jilul Quranil Farid. Kita masih membincangkan satu generasi yang sangat unik. Yang generasi ini ditulis oleh ahli sejarah takkan wujud lagi. Generasi ini generasi Islam, generasi yang ada pada zaman Nabi SAW dan sedikit daripada zaman selepas kewafatan Nabi SAW. Kita dah bincang kan, ya, bulan sudah, macam mana boleh munculnya generasi yang sebegini hebat. Bagaimana munculnya satu generasi yang sangat pemaaf. Bagaimana munculnya satu generasi yang sangat-sangat bertolak ansur. Bagaimana munculnya satu generasi yang sangat tolong-menolong antara mereka. Dan dengan semangat inilah, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, generasi ini disebut dalam mana-mana sejarah sebagai satu generasi yang terbaik yang dilahirkan dalam umat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kata, kamulah sebaik-baik ummah, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikeluarkan dalam kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mana kamu mengerjakan amalan-amalan mengajak manusia pada kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah manusia daripada melakukan kejahatan. Wa tu'minuna billah, dan kamu terus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Generasi ini, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, generasi yang kita dah bincang lama dan kita mencari apa dia punya sumber, apa dia punya kaedah, apa dia punya perkara asas sehingga dia orang jadi macam itu. Ini yang lama, yang bulan sudah. Tak tahu tuan-tuan ingat, kita ingat lagi. Kalau tuan-tuan ada buku Al-Ma'alim fi Thariq ini ataupun Petunjuk Sepanjang Jalan, cuba kita tengok pada muka surat yang ke-10.
kita bincang secara ilmiahnya apa yang ditulis oleh penulis ya tentang generasi yang ini. Pada perenggan yang ketiga, ya, sumber pokok yang dicedok oleh generasi pertama itu ialah Al-Quran. Hanya Al-Quran sahaja. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau adalah semata-mata pentafsiran kepada sumber utama itu. Ketika mana As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai kelakuan, perangai dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kelakuan dan perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah Quran. Ini dia tuan-tuan yang dimuliakan. Kita nak kena sedar balik pada diri saya terutamanya dan diri tuan-tuan ya, bahawasanya yang menjadikan manusia ni hebat, yang menjadikan manusia ni mulia, yang menjadikan manusia ni berada pada kedudukan yang tinggi, apabila manusia ini mengambil Quran sebagai panduan. Dia tak ada benda lain lah tuan-tuan. Tak ada jalan-jalan lain. Yang nasionalis tak akan membawa manusia kepada kemuliaan. Komunis tak akan membawa manusia pada kemuliaan. Sosialis tak akan membawa manusia pada kemuliaan. Maka jalan untuk manusia ini kembali kepada kemuliaan ialah Al-Quran ini. Maka apa isi Al-Quran yang membawa manusia kepada ke arah yang begini? Ya, maka Aisyah kata apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu ialah Quran. Maknanya kebaikan yang ada pada Quran itu terpampang, tertonjol pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hari ini tuan-tuan yang dirahmati, kita dengan Quran ini mesti berada dalam keadaan yang begitu, walaupun tak sama dengan Rasulullah, tetapi cara hidup kita, panduan hidup kita, orang nampak kita ini cerminan daripada Quran. Itulah yang dimaksudkan oleh sebahagian ulama. Al-Quran ini mati pada tulisannya tetapi hidup pada jiwanya, yakni pada zaman sahabat. Ya, saya dah jelaskan pada tuan-tuan dulu, Al-Quran pada zaman sahabat ini sangat dhaif sifatnya. Ya, Al-Quran pada zaman sahabat ini sangat naif sifatnya. Al-Quran pada zaman sahabat ini, nak bahasa lain ni saya tak tahu tuan-tuan, tapi sangat teruk. Al-Quran ditulis pada kulit-kulit kayu. Al-Quran ditulis pada tulang belulang. Al-Quran ditulis pada kulit-kulit haiwan. Al-Quran ditulis pada pelepah-pelepah taman. Tetapi Al-Quran yang mati sifatnya dari sudut fizikal itu hidup dalam jiwa Rasulullah dan hidup dalam jiwa sahabat. Maka dengan Al-Quran yang hidup pada jiwa mereka inilah terbangunnya satu ummah. Berbalik pada zaman kita hari ini tuan-tuan, parahlah. Al-Quran itu hidup pada tulisannya tetapi tidak hidup pada jiwa manusia. Al-Quran pada zaman kita hebat tuan-tuan. Kalau kembalilah sahabat pada zaman ini, betapa mereka ni akan kagum dengan Quran zaman kita. Betapa mereka akan pandang kita ni sangat cerdik dalam memberi makna, memberi pengajaran, dalam mengklasifikasikan Quran. Mereka anggap kita lah ni terhebat. Apa tidaknya tuan-tuan? Saya jamin dalam poket kita ni Quran ada 30 juzuk. Ini dalam handphone tuan-tuan ni. Kan nak dengar Quran, dengarlah bila-bila pun. Tetapi Al-Quran itu tidak hidup dalam jiwa kita. Inilah perkara malang yang berlaku pada zaman kita hari ini tuan-tuan. Dan kita nak tengok pada malam ini sikit sebanyak apa yang diambil oleh para sahabat ini dalam Al-Quran. Ya. Baik, hanya Al-Quran sajalah yang menjadi sumber panduan mereka, perjalanan hidup dan gerak-geri mereka. Pada waktu itu Quran itu berlaku gitu. Kenapa tuan-tuan? Pertama, ajaran Al-Quran ini mengandungi satu ajaran yang dipanggil ajaran akidah. Tuan-tuan, dalam Quran ini ada dua benda yang paling penting nak kita tengok. Ya, dalam bab yang dipanggil ulum Al-Quran. Ya, kaedah pengajian Al-Quran. Al-Quran ini dibagikan pada dua fasa. Satu fasa dipanggil fasa sebelum hijrah. Satu fasa dipanggil fasa selepas daripada hijrah. Mana-mana ayat Quran yang turun sebelum daripada hijrah Nabi SAW, ayat-ayat ini dikenali dengan nama ayat Al-Makkiyah. Ya, maknanya ayat ini turun sebelum daripada peristiwa hijrah, walaupun Nabi ketika itu tidak berada di Mekah, maka dipanggil Al-Makkiyah. Kalau tuan-tuan buka Rasam Osmani hari ini, dia ditulis di situ Mim Kaf Ya Ha, Makkiyah. Maknanya kita akan jelas di situ sejarahnya dia diturun sebelum daripada peristiwa hijrah.
Dan fasa kedua Al-Quran ini dipanggil Al-Madaniyah. Maknanya ayat-ayat Quran dan surah-surah dalam Al-Quran ini turun pada zaman selepas daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda ni penting tuan-tuan. Kenapa kita lihat penting? Dalam nak mengkaji Al-Quran, perkara ini kena dilihat. Apabila kita nak mencari perihal-perihal akidah, maka rujuklah surah-surah Makkiyah. Contohnya surah Al-Ikhlas, surah yang sangat pendek. Surah ini surah Makkiyah ataupun surah yang mengajar manusia tentang akidah. Di sini penting, kalau kita rajin membaca, tengoklah buku yang dipanggil Pengajian Ilmu Quran. Ya, di sana kita boleh ada klasifikasinya di situ. Maka sahabat pada zaman ini tuan-tuan, banyak sampai pada mereka ayat-ayat Makkiyah. Yang mana ayat-ayat Makkiyah ini adalah ayat yang menyentuh perihal akidah, perihal wala, yakni ketaatan, perihal bagaimana menjauhkan diri daripada amalan-amalan tauhid. Maka di sinilah peranan Al-Quran yang membimbing manusia pada ketika itu, yang mana timbul satu kita panggil slogan, la wala'un illa lillah. Tiada ketaatan melainkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun al-wala'u lillah. Ya, ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mendidik Al-Quran, Nabi mendidik sahabat sampainya di situ. Maknanya para sahabat pada ketika itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapati Allah ini matlamat utama dalam hidup mereka. Bukan matlamat utama dalam hidup ini mencari kehidupan, tidak. Bukan matlamat utama dalam kehidupan mereka ini mencari kesenangan, tidak. Bukan matlamat utama dalam kehidupan ini mencari kerjaya yang bagus, tidak. Matlamat utama dalam kehidupan ini ialah ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bab ini tuan-tuan yang dirahmati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, Allah serahkan begini, Allah perintahkan begini, jangan kamu seru, ya, bersama Tuhan itu, ya, lain daripada Tuhan Allah. Maknanya tuan-tuan, jangan beri ketaatan, jangan bagi niat, jangan bagi sebab lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ilmiahnya susah kita nak faham. Saya nak bawa tuan-tuan begini memahaminya, ya. Malam ni kita tak panjang, ya. Hari ini tuan-tuan, apa yang kita buat ini semata-mata untuk apa? Kita bekerja hari ini tuan-tuan untuk apa? Ya, kita hidup hari ini untuk apa? Ya, kita berkahwin hari ini untuk apa? Kita berkejaya hari ini untuk apa? Kalau kita tidak lakukannya hanya kerana Tuhan ini, maka walak kita ini bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita bekerja hari ini tuan-tuan, dia hanya untuk Tuhan, dia bukan perlu pada niat, bukan perlu kepada saja aku bekerja kerana Allah, tidak. Tetapi kita dah faham, tunggak dalam jiwa kita ini akidah kita pada Allah, maka bangun pagi kita nak pergi bekerja itu tuan-tuan, dia hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak timbul soal lain. Maka kita mencari keredaan Allah dalam pekerjaan kita, tak kira apa kerja kita. Maka di sinilah permulaan bagaimana sahabat itu membimbing jiwa mereka akhirnya menjadi sahabat yang kuat anutan agamanya, kuat akidahnya, sampai tak boleh untuk digoyahkan oleh mana-mana orang pun. Kita ambil sahabat yang paling suka saya sebut contohnya Bilal radhiyallahu anhu tuan-tuan. Ya, Bilal ini tak pernah senang dalam hidupnya. Start daripada remaja ni dia dihamba, sampailah dia dijual pada Umayyah bin Khalaf ketika umurnya belum capai lagi 40 tahun. Maknanya dalam tempoh umur itu tuan-tuan, Bilal ini menjadi hamba. Dan ada tak Bilal ini nak mencari lain daripada hamba? Tak ada. Bila Nabi bawa dia pada kalimah tauhid, dia dapati penghambaan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia dah bebas tuan-tuan, dia tak cari kerjaya yang bagus, dia tak cari satu kehidupan yang bagus, dia tidak mencari keselesaan dalam hidup, dia sanggup lagi jadi seorang hamba, asalkan pekerjaan itu memberi kemerdekaan pada dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan, kadang-kadang dalam nak menyeru manusia pada agama ini, kita terikat dengan banyak benda.
Kadang-kadang kita terikat dengan kerjaya. Oleh kerana kerjaya aku begini, aku tak boleh nak cakap banyak bawa manusia daripada Tuhan. Maka walak kita di sini tuan-tuan bukan walak yang telus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tak bekerja kerana Allah. Kalau kita bekerja kerana pangkat dan kedudukan, inilah masalah manusia pada hari ini. Bila gagal mendapat kedudukan yang bagus, maka kita melihat Allah bukan lagi satu matlamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ikat diri kita dengan komitmen keduniaan. Ikatlah komitmen kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan segala-galanya demi Tuhan ini. Sebagaimana kita solat tadi, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu satu ikatan. Kita buat solat kita ini kerana Allah. Kenapa tidak lain-lainnya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita seorang yang bergerak dalam bidang-bidang yang lain, lakukannya kerana Allah, maka tak timbul di sana untuk kita risau apabila kita menyatakan kebenaran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada ikatan-ikatan yang sebeginilah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, kadang-kadang berlaku dipanggil al-mutasaqitun, orang-orang yang gugur dalam perjalanan dakwahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, perjalanan hidup kita ini tidak panjang. Untuk bertemu dengan Allah ni tuan-tuan yang dimuliakan, berapa panjang tuan-tuan rasa hidupnya? Dan apa yang kita ada ni tuan-tuan, kita nak simpan banyak mana kalau tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa ramai kawan-kawan yang sebaya dengan kita ni tuan-tuan dah menghadap Allah. Dan berapa ramai kawan-kawan yang sebaya saya ni pun dah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa benda lagi yang kita nak kumpul, nak memanjangkan kehidupan kita di dunia ni, tak ada. Melainkan segala apa yang kita ada ni tuan-tuan, kita gunakanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah al-wala ini, ketaatan ini, kepimpinan ini akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya tuan-tuan, kena bebaskan diri kita daripada ikatan-ikatan. Kadang-kadang untuk bawa manusia pada agama ni kita terikat dengan kerjaya. Maka bila kerjaya menghalang kita untuk taat pada Allah, kita tidak lagi memberi ketaatan penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang perniagaan kita ini menjadi sekatan untuk kita membawa manusia pada Allah, maka ketaatan kita ini tidak semata-mata lagi kerana Allah. Inilah yang kita takut sangat, penyakit-penyakit yang menimpa masyarakat Muslim pada hari ini. Nakkan Allah tu betul, solatnya betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyatakan kebenaran ini dia terikat dengan komitmen di sekeliling dia, maka di sini tiadalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, orang yang memberi ketaatan lain daripada Allah, ketaatan ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan faham macam mana apa bahasa lain tuan-tuan nak boleh faham ketaatan. Saya nak bagi tuan-tuan faham satu bendanya. Start daripada kita celik je mata, kita mula bernafas dan kembali nak tutup mata dan kembali nak esoknya bernafas, kita faham, saya faham, semuanya merupakan ketaatan pada Allah ataupun ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena jadikan gitu. Sebab hari ini tuan-tuan, untuk kita berharap pada solat tak banyak mana. Tuan-tuan boleh harap ke solat maghrib tadi masuk syurga? Saya tanya semua-semua diri saya dan tuan-tuan. Boleh harap ke? Boleh harap. Jamin jangan. Boleh harap tak gamak ni? Gamak ni bahasa orang belah Kuala. Belah sini saya tak tahu. Apa belah sini tuan-tuan? Saya tahu. Boleh harap ke gamak ni? Saya sendiri tak berani nak harap. Angkat je takbir ni dalam ni tadi dah keluar dah. Apa aku baca tadi? Yang petang tadi sebelum mari sini baca apa? Ni tengah baca Fatihah. Minta maaf lah tuan-tuan jadi makmum nak kata apa? Allahu Akbar kan. Baca Fatihah ni. Tapi hati ni, malam ni apa benda nak disampai. Tu saya. Tuan-tuan dia tak tahu. Maka kalau maghrib tu begitu, mulut baca Fatihah betul, dia akan sah. Tetapi hati ni tuan-tuan, satu benda yang kita tak boleh nak kontrol waktu solat, inilah dia. Lepas ni tak lagi tuan-tuan suruh saya jadi imam isyak kan. Saya akan masuk dalam kepala saya, aku cakap ni tadi betul ke tidak? Nanyalah tuan-tuan jadi makmum. Patut tuan-tuan jadi imam kan ni. Dia akan jadi gitu tuan-tuan. Jadi sebab tu saya nak kata, nak berharap sungguh-sungguh pada solat ni bukan satu benda yang boleh saya jamin dalam hidup saya. Untuk solat ni
Allah balas dengan syurga kita. Tuan-tuan, saya tak tahu. Sebab biasanya tuan-tuan, apa yang berlaku dalam pengalaman kita, ketika solatlah benda yang hilang ini akan jumpa. Tuan-tuan tak percaya, kalau tersilap letak kunci, macam mana nak jumpa? Solat. Angkat je takbir ini, mulut Fatihah, tapi kepala ni mengingat, tadi aku masuk rumah, kunci letak kat mana? Orang-orang bangun daripada sujud, oh kunci ada kat situ. Maka solat ini tuan-tuan, hukumnya sah. Tetapi adakah solat ini absolut 100% untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa lama dah kita solat ni berlaku begini tuan-tuan? Maka sebab itu Islam memperkenalkan al-wala'u lillah. Lain daripada kita solat, segenap hidup kita, cara fikir kita, pekerjaan kita mestilah diterjemahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kena jelas kat sini tuan-tuan, ya. Lepas ni kita solat Isyak, apa yang ada dalam kepala kita waktu solat Isyak? Ya, siapa yang memang, ini minta maaf tanya, siapa yang memang 100% khusyuk? Ada orang faham khusyuk ni bila dia angkat takbir dia tak sedar apa. Hak tu makruh. Ya? Jangan faham khusyuk tak sedar apa. Aku solat tadi syok nunggu tak sedar imam dah baca apa tak tahu. Hak tu hukumnya makruh, itu bukan khusyuk. Ya, ada orang nak khusyuk pejam mata. Bila pejam mata tuan-tuan nak buat apa? Lagi banyak benda mari. Maka khusyuk bukan satu perkara yang boleh dibawa secara terus dalam solat. Tak. Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ya, bila ditanya tentang khusyuk, dia kata apa? Aku mencapai khusyuk ketika umur aku 40 tahun. Tuan-tuan tahu Imam Ahmad ni hafal Quran umur berapa? 5 tahun. 15 tahun dah jadi qadi. Kita 15 tahun jawi pun belum lagi. Ya, sunat pun ada yang belum lagi. 15 tahun dah jadi qadi. 40 tahun baru khusyuk dan dia menghafal 300,000 hadis. Maknanya dia mencapai satu tahap khusyuk, kemanisan dalam solat ketika mana dadanya dah dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, jiwanya dah luhur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia sanggup tuan-tuan di penjara hanya mempertahan cerita Quran ni. Ya, dia sanggup itu. Jadi tuan-tuan, kalau nak cerita solat kita yang khusyuk, tak sedar apa ni bohong ya. Ya, kalau kata khusyuk ni mari dengan pejam mata, makruh solat dengan pejam mata. Ya, terang sangat pun makruh, gelap sangat pun makruh. Maka ada jalan lain tak untuk kita menyatakan ketaatan pada Allah? Maka ketaatan pada Allah, walak pada Allah ini kita kena nyatakan dalam pekerjaan kita hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, solat kita tak banyak mana dan tak berkualiti mana. Minta maaf cakap lah. Ya, saya nak habaq solat saya lah senang. Lepas ni tuan-tuan tak payah. So, dia jadi imam. Bukan habaq gitu. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, solat kita hari ini, saya terutamanya, bukanlah solat yang ada kualiti yang terbaik untuk Allah balas solat ini dengan syurga. Tak ada kualiti yang terbaik. Saya, tuan-tuan, saya tak tahu. Tetapi untuk kita cover balik, check balik, maka lakukanlah ketaatan ini dalam bidang yang lain daripada solat. Lepas daripada solat kita ada pekerjaan, lepas daripada solat kita ada keluarga, lepas daripada solat kita ada makan, lepas daripada solat kita ada pakaian, lepas daripada solat kita ada sosial hidup kita. Maka yang ini perlu membawa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tak boleh lari dah dalam bab yang begini. Sebab itu hari ini tuan-tuan, dalam memperjuangkan agama ini, kita harus bergerak dengan kapasiti kita. Maknanya harus bergerak dengan apa yang kita ada. Ya, kalau hari ini saya sebagai seorang guru ada ilmu gitu-gitu gini, maka inilah ruang yang saya cuba nak bawa ianya sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan seorang yang kuat dalam bidang tenaganya, maka gunakanlah tenaga ini untuk tujuan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kuat dalam bidang ekonominya, maka kekuatan ekonomi dia ni harus digunakan sebagai ubudiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pandai menulis, maka tulisan dia harus digunakan untuk ubudiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sebahagian daripada ulama ni tuan-tuan, dia bukannya hebat dalam bercakap, tapi dia hebat dalam penulisan. Ya, antaranya Syekh Qutb rahimahullah. Kalau tuan-tuan bacalah tulisan-tulisan dia, tulisan ini membawa kepada satu kefahaman, satu semangat untuk manusia ini bangun menegakkan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang ini kita kena faham, saya kena faham, tuan-tuan kena faham. Agama ini diperjuangkan bukan atas nama sentimen, bukan atas nama emosi, bukan atas nama motivasi. Agama ini diperjuangkan oleh Rasulullah, diperjuangkan oleh sahabat atas nama ilmu. Ya, maka kita tak boleh bergerak untuk bawa agama ini dengan perasaan yang kita tak tahu perasaan itu ditolak daripada mana. Agama ini diperjuangkan dengan nilai-nilai ilmu. Maka sebab itulah kalau kita faham, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, kenapa Nabi itu Allah nak suruh sampaikan Islam, Allah masukkan wahyu dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu ini pula bermula dengan nama apa? Iqra. Bacalah. Ketika mana malaikat Jibril peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau tengok Ibnu Hisham kata Nabi ini sebenarnya sangat-sangat menggigil. Ketakutan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilepaskan, Nabi kata apa pada Jibril? Ma ana biqari'in. Nabi kata aku tak reti nak membaca. Jibril peluk lagi. Sampai 3 kali apabila Nabi kata aku tak boleh juga membaca, barulah Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama yang harus kita faham. Dia kata Jibril, bacalah. Hari ini tuan-tuan kalau malas membaca, dengarlah. Hari ini kalau malas mendengar, berbicaralah, berbincanglah, kajilah. Itu maksud yang lebih jauh daripada kita nak memaham maksud Iqra itu sendiri. Baca dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu, maknanya dengan penuh ketaatan, dengan penuh penghambaan pada Tuhanmu yang menjadikanmu. Allazi khalaqal insana min 'alaq. Yang mana Tuhan ini Tuhan yang menjadikan manusia daripada segumpal darah. Dan alaq ini tuan-tuan disebut tanah. Ini ambil dalam bidang ilmu ni tuan-tuan. Pertama, kalau kita buka ya, Al-Quran, manusia ini dijadikan daripada tanah. Tanah disebut tin. Ini tuan-tuan pernah dengar kan? Kemudian manusia ini disebut dijadikan daripada turab. Manusia ini disebut dijadikan daripada alaq. Manusia ini disebut dijadikan daripada sol-sol. Tuan-tuan faham ke tak ni? Macam ya. Saya nak abang gini ya. Ada orang kata daripada tanah. Sebab tuan-tuan tengok 4 makna ni dalam surah Ar-Rahman 1, surah Al-Insan 1, surah Al-Baqarah juga menceritakan ada 4 peringkat. Pertama, apabila disebut manusia ni dijadikan daripada tanah, tanah yang pertama itu ialah tanah yang seketul. Tuan-tuan pernah tengok orang buat lagu sayur? Tak pernah juga. Moh rumah saya kat belah sayur ni. Pertama, tanah yang disebut al-alaq itu tanah yang seketul. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis, khalaqal insanu min turab. Manusia ini dijadikan daripada turab. Tanah yang seketul tadi dihancurkan menjadi debu. Ya, daripada tanah yang seketul dikicuk jadi apa? Diseroi-seroi kan, dia jadi tanah hancur. Kemudian khalaqal wal, apa tu surah Rahman tu? Laqad khalaqna min salsalin kal fakhar. Ada tuan-tuan ingat ayat sebelum tu? Surah Ar-Rahman. Tak apa. Dan dijadikan manusia ini daripada sol-sol. Sol-sol ini ialah debu tanah tu tadi seolah-olah dicampur air. Dia jadi macam kita nak buat roti tu. Tu. Ya, kemudian akhir sekali disebut tin. Tin ini tanah yang dah dicampur air tadi dibentuk. Maka Quran sebut peringkat kejadian manusia itu dalam rupa yang begini. Maka bila tuan-tuan buka dalam Quran nanti disebut kejadian-kejadian yang sebegini, inilah peringkat-peringkatnya disebut oleh ulama tu tadi. Maka Quran sebut yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah kata apa? Iqra wa rabbukal akram. Kamu bacalah, kamu kajilah, dapatkanlah ilmu, wa rabbukal akram, maka Tuhan akan memuliakanmu. Maknanya tuan-tuan, perjuangan dengan ilmu ini, perjuangan agama dengan nama ilmu ini akan memberi kemuliaan pada orang yang memperjuangkan dia, dan akan memberi ketahanan pada mereka yang memperjuangkan dia. Tapi kalau kita berjuang atas nama sentimen, atas nama emosi, atas nama motivasi, dia tak boleh kekal lama. Bila kita tak dapat tujuan kita tuan-tuan, maka kekecewaan ini akan berlaku. Tapi kalau kita berjuang atas nama ilmu, kerana Tuhan Allah ni tadi dapat
ke tak dapat ke apa yang kita kejar dalam hidup, dia tak akan timbul kekecewaan. Hari ini tuan-tuan, kalau dalam bidang kerjaya, orang kerja pangkat 41, 44, 40 berapa lagi? Saya tidak tahu dah. 48, 52, 58, dusa dan sebagainya. Kalau kita bekerja hanya kerana pangkat ini tuan-tuan, bila tak dapat, apa akan jadi? Dia meroyan, tahu meroyan? Dia meroyan ni, habis semua ditembak ni. Semua orang tak kena. Kenapa kita berjuang nak dapatkan kedudukan ni? Tapi kalau kita berjuang kerana Allah, duduk di pangkat tinggi pun okey, turun bawah pun okey. Jadi kena faham yang ni tuan-tuan. Kita tak berada pada kedudukan yang macam itu, mungkin kita tak rasa. Tapi kita kena faham macam mana ada orang boleh meroyan, macam mana orang boleh okey. Puncanya apa? Al-wala'u lillah. Puncanya ketaatan ini ada yang buat hanya kerana Allah, ada yang buat lain daripada Allah. Ada orang bekerja kerana nakkan kedudukan dalam hierarki yang tinggi. Bila tak dapat, jadilah apa yang kita tengok hari ni. Baru 15 tahun duduk dalam tu, bila tak kena, ada pula parasit. Tuan-tuan yang dimuliakan, orang lain duduk 30 tahun, turun naik, tak jumpa pun pijat parasit ni. 15 tahun tak lama mana tuan-tuan yang dimuliakan. Tak lama mana. Kenapa? Bila apa yang diinginkan tak dapat, inilah apa yang berlaku hari ini. Ya, apa dipanggil ekspresi kekecewaan itu berlaku. Ya, jadi inilah yang kita hadapi pada hari ini. Benda ni tuan-tuan yang dimuliakan, dia macam saya nak buat macam mana. Kadang-kadang kita fikirkan sangat tak. Dia kalau kita nak pergi masjid, nak solat jemaah, tiba-tiba anak menangis. Tu lebih kurang tu ya. Kalau kita peduli kan, maksud saya kita nak pergi masjid, anak menangis, kita pergi pada anak tu duduk layan-layan, lepuh tak? Lepuh pula apa? Allah ni nak pergi masa sekolah ni. Hilang tak kita punya ni, kita punya jemaah tadi. Tak dapat. Kita maghrib, kata nak pergi maghrib, nak keluar rumah ambil ujian, nak menangis apa, nak tu nak ni. Kalau kita layan, tak dapat kita jemaah tu. Tapi kalau kita teruskan perjuangan, pergi juga masjid tu solat jemaah, budak ni diam lah. Diam dia. Pasal apa? Pasal orang tak peduli kan dia. Tapi kalau kita duk peduli, dia lagi muak lah. Tahu muak. Lagi lemak lah dia. Sebab apa? Itu dia memang nakkan perhatian dia di situ. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati, balik pada cerita kita hari ini, bila Al-Quran ini mengajar kita ketaatan ini hanya pada Allah, maka kita bekerjalah untuk Allah. Di mana pun kita dalam bab ini tak akan ada kekecewaan. Kalau dalam kerjaya ni tuan-tuan, naik pangkat ke tak naik pangkat ke, dia bukan satu persoalan yang utama. Ya, sebab ni tuan-tuan yang dirahmati, ini nak bagi mudah faham senang gini. Pekerjaan ini bila kita bekerja confirm kita dapat gaji. Cuma soalan saya tuan-tuan, bolehkah kita dapat pahala? Tuan-tuan dalam kerja ni nak curi tulang ke, curi daging ke, curi apa, ke hujung bulan dapat gaji. Soalnya boleh tak dapat pahala? Maka pahala ini diperoleh dengan kerana Allah tadi. Ya. Pahala ini nak diperoleh hanya kerana walak ni tadi. Maka betulkan balik niat saya, tuan-tuan dan sebagainya. Setiap kali kita pergi bekerja itu, kita bekerjalah kerana Allah, nescaya pahala itu akan beroleh pada kita. Orang yang berniaga, niat berniaga ni tuan-tuan, ialah nak memudahkan urusan orang. Sebab Tuhan perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu bertolong-tolonglah supaya masing-masing dapat kebajikan dan ketaatan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya dia di situ. Ya, maka kalau hari itu beroleh untung atau tidak, kita dah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita niat berniaga ni nak maksimumkan untung, bila tak dapat, mulalah kita cari ruang-ruang bagaimana nak memperoleh jalan-jalan keuntungan, sama ada dengan cara yang haram atau cara yang halal. Jadi begini ya tuan-tuan, nak memahami cara hidup yang sangat simple sebenarnya dalam nak membicarakan bagaimana penulis nak bawa kita faham ketaatan ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang hari ini tuan-tuan, kita yang mengisahkan diri kita, sampai kadang-kadang kita tersepit ya, antara yang halal, antara yang haram. Inilah benda yang nak dibawa oleh penulis ini. Tadi dia kata apa? Hanya Al-Quran sahaja yang menjadi panduan mereka, perjalanan hidup dan gerak-geri mereka.
Inilah sahabat yang satu ketika dulu yang kita bincangkan hari ini. Kenapa mereka ni tak kisah dengan soal kehidupan yang mewah pada ketika itu. Dan tuan-tuan, ini zaman teknologi ni, cuba cari satu bab dalam 3D, dalam internet, kediaman Nabi SAW, rumah Nabi SAW. Seorang pengkaji daripada Kuwait, dia berdasarkan beberapa hadis sahih dalam kitab Bukhari. Dia cuba membentuk, menukilkan, dia buat ilustrasi rumah Nabi SAW berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Akhirnya terbina sebuah rumah Rasulullah dalam bentuk 3D, 3 dimensi dalam komputer dia, tuan-tuan yang dirahmati. Ketika dia bentangkan kajian ni, tuan-tuan, yang mengalir air mata. Orang Kuwait kan orang kaya-kaya, mengalir air mata dia setiap kali dia nak menyebut rumah Rasulullah ni, tuan-tuan yang dirahmati. Dan dia buat dalam bentuk gambaran. Tuan-tuan pergi tengoklah, carilah. Dalam internet sangat mudah nak cari betapa rumah Rasulullah ini rumah yang hanya ada satu bilik. Seorang pemimpin, seorang Nabi, seorang pilihan Allah, yang Allah beri kemuliaan yang paling tinggi. Allah bawa Nabi ini pada kedudukan manusia yang amat tinggi di dunia dan di akhirat. Tapi rumahnya, tuan-tuan yang dirahmati, kalau banding dengan rumah kita ni, tuan-tuan, jauh sangatlah rumah kita ni dengan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok ilustrasi tu, tuan-tuan. Daripada pintu Rasulullah ni dah ada tilam. Dan tilam Rasulullah ini menurut beberapa hadis, setiap kali Nabi berbaring, belakang baginda sallallahu alaihi wasallam ini ada jalur-jalur merah. Kenapa? Dia daripada jerami-jerami, daripada pelepah-pelepah tamar yang batang-batang itu disusun dan diletakkan satu kain. Di belakang, saya nak menggambarkan pada tuan-tuan susah, tapi saya nak cerita kecilnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di pinggir Masjid Nabawi itu 9 buah rumah, yang mana setiap satu bilik, kita nisbahkan bilik bukan rumah, adalah untuk satu daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ceritanya, tuan-tuan, Nabi ini dengan kemuliaan dia berhak untuk dapat lebih daripada itu. Tapi kenapa dia tak pilih kehidupan yang begitu? Nabi ini pernah satu ketika mana dia menziarahi anak dia Fatimah bagi dia satu roti. Dia kata, ya Fatimah, inilah roti yang abah makan setelah 4 hari tak jumpa roti. Nabi ini yang satu ketika apabila datang bulan Ramadan, Nabi ini berbuka hanya dengan air sebanyak 4 hari, tuan-tuan yang dirahmati. Dalam hadis ni, satu hadis yang panjang, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika mana masuknya bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah, kata Aisyah, aku diperintahkan bersama Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah itu untuk berpuasa. Kembalinya Rasulullah ke rumah, kata Rasulullah, ya Aisyah, besok kita puasa. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kita ada untuk bersahur? Jawab Aisyah, ya Rasulullah, kita ada susu dan tamar. Ketika itu, tuan-tuan, hari pertama Ramadan, Nabi bersahur dengan segelas susu dan sebiji tamar. Tamar pada waktu ini, tuan-tuan, bukan tamar yang kita beli Yusuf Tayyub semua tu, tak. Tamar yang itu kena bayar zakat. Dia memang boleh kenyang, sebiji pun boleh kenyang. Yang sampai kat kita ni, dia tak ada hak tu. Maknanya memang padanlah sekali makan tu kenyang. Dan apabila hari pertama Ramadan ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi lepas je subuh, Nabi akan keluar, bertemu sahabat, mengajak manusia pada agama, berdakwah, sampai nak balik semula ke rumah. Setelah sampai ke rumah lepas daripada waktu asar, Nabi tanya Aisyah, ya Humairah, kita ada apa nak berbuka ni? Kata Aisyah, Rasulullah, tamar dan susu yang semalam itulah tamar dan susu yang akhir, tak ada dah. Maka apa kita ada? Tanya Rasulullah. Kita ada air je, Rasulullah. Hari pertama Ramadan, tuan-tuan, Rasulullah berbuka dengan segelas air. Masuk hari kedua, sahur besok pun, Nabi bersahur dengan Aisyah segelas air. Nabi keluar berdakwah bagaimana biasa. Tuan-tuan pun faham, Mekah ini, Madinah ni, tuan-tuan, mana ada cuacanya sejuk. Orang dia kata hari ni pergi musim sejuk, tapi tuan-tuan pergi ke sana baju 2 lapis tak? Tak ada. Memang panas. Dan Nabi bergerak dalam kalangan masyarakat di Madinah itu dalam keadaan panas yang sangat terik.
Nabi balik ke rumah lepas asar, Nabi tanya, ya Aisyah, apa yang ada untuk kita buka hari ini pada hari kedua puasa? Aisyah kata, Rasulullah, kita tak ada apa melainkan air je. Hari kedua, tuan-tuan yang dirahmati, Nabi berbuka dengan Aisyah segelas air. Ya. Masuk hari ketiga, tuan-tuan, Aisyah basuh baju Nabi SAW dan dalam kumi ni lipatan baju Nabi. Ini hadis sangat panjang, saya cuba pendek kepada tuan-tuan. Aisyah dapati ada sebiji tamar. Dan Aisyah punya seronoknya, tuan-tuan, pada hari ketiga itu, Aisyah tunggu Rasulullah depan pintu. Senyum Aisyah ni Rasulullah pelik. Sampai Rasulullah kata, hai Umairah. Umairah ni panggilan manja Nabi pada Aisyah. Kenapa kamu gelak senyum hari ni? Kata Aisyah, ya Rasulullah, hari ni Allah bagi kita rezeki sebiji tamar. Maka pada hari ketiga tu, tuan-tuan, Nabi duduk dengan Aisyah nak berbuka. Masuk je waktu, Nabi belah tamar, belah dua. Nabi pergi pada Aisyah sebelah, Nabi makan sebelah. Nabi nak masuk ke mula ni, Aisyah kata, Rasulullah, aku tak cukup. Aisyah dah makan dulu dah. Ya, lapar ni, tuan-tuan, untuk tempoh 3 hari. Nabi belah lagi tamar ini. Nabi bagi pada Aisyah. Ya, masuk hari yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati. Ya, sahabat pun tak ada makanan, Nabi pun tak ada makanan. Masuk hari keempat, Nabi balik daripada berdakwah ketika itu waktu Zuhur. Nabi sampai ke rumah, Nabi tengok Aisyah dah letih, lebih duduk dekat dalam rumah. Kata Nabi pada Aisyah, ya Aisyah, kalau kamu tak larat nak berpuasa, kamu boleh berbuka, tapi kena ganti pada hari yang lain. Kata Aisyah, Rasulullah, kalau kamu boleh tahan, aku pun nak tahan. Maka bertahanlah Nabi dengan Aisyah waktu Zuhur tu. Lama sampai tu Nabi perintah, ya Aisyah, kamu pergi cari batu kat luar rumah. Aisyah keluar, tuan-tuan, cari batu. Bila balik, Nabi dapati batu tu besar. Nabi kata, Aisyah, kamu tunggu sini, biar aku cari batu. Nabi keluar ambil batu ni, tuan-tuan. Sampai balik rumah, Nabi buka serban, Nabi bentang Nabi punya serban, Nabi susun batu-batu yang panas itu, Nabi gulung dengan serban dia, dan Nabi ikat perut Aisyah. Dan Nabi tepuk. Nabi kata, moga-moga batu panas ini menghalang angin masuk dalam perut. Nabi buka lagi satu serban Nabi, Nabi susun batu yang sama, batu yang lain pula, Nabi ikat perut dia pada waktu Zuhur menanti. Asal lapar, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila masuk je waktu asar, masih tak ada lagi makanan. Sahabat pun tak ada mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi selesai dia sembahyang asar, Nabi berdoa pada Allah. Kata Nabi, Rabbi laka ashku anju ayu akshi. Allah, Tuhan, laka ashku anju ayu akshi. Aku mengadu padamu tentang lapar dan dahagaku, kata Nabi. Fa'at'imni ma indaka min qalil. Kamu bagilah aku sikit makan pun jadilah, ya Allah, supaya apa? Supaya lapar aku ni hilang. Zaid, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, bila dia dengar je doa Nabi merintih pada Allah ini, dia merasakan bumi ini bumi yang nak bergegar. Kerana apa? Seorang kekasih Allah, seorang yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang Allah angkat Rasul ini sampai ke Sidratul Muntaha, tapi boleh menderita kelaparan. Sampailah pada petang itu, tuan-tuan yang dirahmati, lalulah seorang sahabat namanya Safwan, yang mana sahabat ini ada rezeki sikit. Dia turun pergi pada Rasulullah, bagi salam, dia dapati salam tidak terjawab. Dia buka pintu, tengok Rasulullah dengan Aisyah dan terbaring kelaparan. Maka dia bawa makanan. Dia kata, ya Rasulullah, bersama aku ada sedikit makanan, ambillah untuk kamu sebahagiannya, dan sebahagian lagi aku akan kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Kerana apa? Pada waktu itu, tuan-tuan, tahun kedua hijrah, tahun semua orang susah, tahun semua orang bukannya senang, bukannya ada makanan. Maka Nabi merasai kegelisahan ini, Nabi bertahan dengan lapar ini, tuan-tuan, dalam keadaan Nabi berhak untuk dapat yang lebih baik daripada itu. Maka di sinilah kita lihat kekuatan Rasulullah ini, tuan-tuan. Macam mana dia boleh kuat? Kerana wahyu Allah ini sampai pada jiwa dia. Al-Quran ini memainkan peranan yang sangat-sangat kuat. Maka sahabat pun tengok, tuan-tuan, bila Rasul bertahan begitu, mereka pun bertahan untuk mencari keredaan Allah, mencari ketaatan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah mulanya bagaimana kekuatan jiwa ini terbina dalam kalangan sahabat apabila Al-Quran ini dibawa pada mereka menjadi panduan sehingga jiwa mereka ni hidup. Maka sebab itu penulis kata apa? Gerak-geri mereka ini Quran. Yang membentuk akhlak mereka ini Quran. Yang menjiwai diri mereka ini
Quran, maka segala yang terkeluar daripada perilaku mereka adalah satu tapisan cernaan daripada Quran ini. Maka di sinilah masyarakat yang kita sebut pada malam ini generasi Al-Quran yang sangat-sangat farid, yang sangat-sangat unik, yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kembali pada zaman kita hari ini tuan-tuan, nak berbicara tentang agama, nak perjuangkan agama ini, Al-Quran tak boleh lepas daripada kita. Al-Quran tak boleh henti untuk kita membacanya. Saban hari, setiap hari tuan-tuan, bacalah Quran. Mana-mana ada kuliah berkenaan dengan ilmu-ilmu yang kedapatan dalam Quran, pergilah dengar. Sebab dialah sumber bagaimana manusia ini kuat untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ni tuan-tuan, hari ini orang suka cakap, aku sanggup mati untuk Islam. Jarang kita dengar, aku nak hidup kerana Islam. Tuan-tuan nak pilih apa lagi? Nak hidup kerana Islam ke mati kerana Islam? Ni soalan saya pada tuan-tuan. Dia melengong hak mana satu nak? Nak hidup kerana Islam ke nak mati kerana Islam? Kalau nak mati kerana Islam, mana tempatnya? Ada lagi medan yang boleh kita nak mati kerana Islam. Yang itu akan datang dalam keadaan kita tak faham dan tak sedar, dia akan mari. Tapi kalau tak ada kekuatan, tak ramai orang boleh nak mati kerana Islam. Sekarang ini realiti hakikat hari ini tuan-tuan, kita ni hidup. Maka kita kena bina satu kehidupan demi Islam. Yang bukan lagi aku kalau boleh nak mati kerana Islam. Mana ruang kita nak mati kerana Islam? Atas jalan raya? Mana ada? Sebab realiti kita hari ini bukan lagi mati kerana Islam, tapi kita kena hidup kerana Islam. Dan apabila kita hidup kerana Islam, ditakdirkan Tuhan kita ni mati, maka mati kita ini kerana Islam. Bagaimana berlaku pada Sayyidina Khalid bin Al-Walid? Bertungkuh lumuh dia tuan-tuan, berperang di jalan Allah, menjadi panglima tentera dalam peperangan. Dia tak wafat pun di medan perang. Tetapi Allah hidupkan dia demi agama ni, akhirnya dia wafat atas katil. Tetapi oleh kerana dia nak hidup demi Islam, dia mati dalam keadaan dia Islam. Dia Muslim dan imannya mutmainnah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, realiti hakikat yang kita kena faham yang begitu. Kita bukan berada di Palestin, kita bukan berada di Afghanistan, kita bukan berada di medan-medan yang memberi peluang untuk kita mati kerana Islam. Tak, kita ni Allah bagi peluang untuk hidup kerana Islam. Maka kita kena cari satu jalan bagaimana menghasilkan kemuliaan hidup dengan Islam. Ini benda realiti yang kita kena faham. Slogan itu betul, tetapi realitinya kita tidak berada pada suasana yang nak membawa kita mati kerana Islam. Tetapi Allah bagi peluang, hang kena hidup kerana Islam. Maka kita carilah jalan dengan sumber kekuatan yang kita ada ni tuan-tuan, dengan kapasiti kita sebagai apa. Kalau saya hari ini sebagai seorang guru, saya akan buat pekerjaan kita ni kerana Allah. Kalau tuan-tuan sebagai seorang peniaga, maka buatlah ianya kerana Allah. Kalau kita seorang bekerja di ladang, maka carilah jalan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita boleh terjemahkan kehendak Quran ni, al-wala'u lillah, ketaatan, kepimpinan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, macam kita pun hari ini tuan-tuan ada program lain lagi kan. Saya nak tuan-tuan faham yang pertama ni tadi, ya, sebagai rumusannya, ya, bagaimana masyarakat yang kita bicarakan zaman Rasulullah ini dipanggil satu generasi yang sangat unik. Kerana apa? Dalam Al-Quran ini mereka menemui satu kalimah, dipanggil kalimah al-wala, yakni ketaatan, kepimpinan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terjemahkan pada diri kita tuan-tuan, segala tingkah laku, segala tindak tanduk, segala perjalanan hidup kita harus kita teruskan, kita terjemahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai berhasil apa yang kita hajati, kita bersyukur pada Allah. Tetapi kalau tak berhasil apa yang kita hajati, tiada kekecewaan kerana kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hari ini tuan-tuan yang dirahmati, sebab itu kadang-kadang berlaku kemenangan, berlaku kekalahan, berlaku kejatuhan, berlaku kenaikan. Yang bagi manusia yang mengejar kenaikan, apabila dia tak naik, dia akan rasa sangat-sangat kecewa. Tetapi bagi manusia yang melakukannya hanya kerana Tuhan,
yang itu bukanlah satu benda yang harus dipertikaikan. Ini sebab tuan-tuan yang dimuliakan, balik pada asal kita ni tadi, kita ni daripada Allah nak menuju semula kepada Allah. Maka kita nak cari ruang-ruang supaya kita beroleh kemuliaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ingatkan balik diri saya, perjalanan hidup kita tidak panjang. Maka kita carilah balik ruang-ruang, tuan-tuan. Dan saya suka ingatkan balik pada diri saya, solat ini tuan-tuan bukanlah satu benda yang boleh kita harapkan sangat. Jangan tak buat, kena faham. Ya, bukan boleh harap sangat solat ni nak bawa kita ke syurga. Sebab kita ni solat, tuan-tuan, bukan macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, dalam satu peperangan kena panah di betih dia. Sahabat nak cabut, sahabat Ali kata jangan cabut, aku tak tahan. Habis macam mana? Ini cerita ni saya mudahkan dalam bahasa saya.